Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairuddin bin Abdul Rahman, pelajar sarjana Teknologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Pada hari ini, saya akan membuat refleksi berkaitan dua topik yang telah saya pelajari di sepanjang semester 1 bagi kursus teknologi dan reka bentuk media. Topik yang saya akan kupas dalam video refleksi kali ini adalah topik teks dan juga topik animasi. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang apa yang saya telah pelajari dalam kedua-dua topik tersebut dan saya akan mereflek tentang kepentingan dua elemen multimedia ini kepada dunia pendidikan. Teks ini adalah elemen yang sangat kerap digunakan dalam multimedia. Ianya boleh digabungkan dengan elemen media lain untuk mempersembahkan maklumat dan mempamerkan perasaan secara lebih berkesan. Dalam tajuk ini, saya telah mempelajari perbezaan maksud antara tipografi, muka type dan juga font. Terdapat 3 kategori muka type ataupun typeface yang saya telah pelajari iaitu serif, sans serif dan dekoratif. Serif adalah garis kecil yang terdapat pada hujung strok dalam simbol atau perkataan. Biasanya digunakan semasa dalam penggunaan teks yang banyak seperti surat khabar. Sans serif bermaksud muka type yang tidak mempunyai serif atau garis kecil pada hujung stroknya. Biasanya digunakan pada ayat-ayat pendek dan juga pada tajuk-tajuk petikan. Dekoratif pula adalah muka type yang dihiasi gaya dan hiasan. Terdapat pelbagai gaya font atau font style. Contohnya yang biasa kita gunakan adalah bold, italic dan underline. Selain itu, terdapat juga gaya font yang lain iaitu strike out dan outline. Teks sentiasa digunakan dalam pendidikan sama ada dalam penghasilan buku, modul latihan, pamphlet, poster, bahan pembentangan, kuis dan termasuklah video PDP serta pelbagai lagi. Ini kerana teks adalah salah satu bahan yang tidak mahal untuk dihasilkan. Guru-guru boleh menggunakan elemen teks dalam pelbagai pelantar percuma untuk menyediakan bahan pengajaran mereka. Teks boleh mempersembahkan idea secara efektif dan dapat menjelaskan media yang lain. Penerangan daripada teks dalam multimedia dapat membantu pemahaman murid terhadap sesuatu perkara dan teks juga lebih mudah diubah dan dikemaskini. Penggunaan jenis muka type perlu sesuai dengan medium yang kita gunakan. Sebagai contoh, untuk membuat soalan peperiksaan, kita akan menggunakan font yang sesuai untuk membina soalan sebelum dicetak kepada murid. Biasanya, kita akan menggunakan saiz yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan memilih muka type dari jenis sans serif sekiranya soalan tersebut pendek, manakala untuk soalan petikan karangan yang lebih panjang adalah lebih sesuai menggunakan muka type serif. Begitu juga dalam membina bahan multimedia untuk persembahan elektronik seperti PowerPoint, Canva dan sebagainya. Teks dalam slide pembentangan haruslah sesuai. Penggunaan typeface sans serif dengan menggunakan saiz lebih besar pada tajuk maupun menggunakan gaya font seperti bold bagi mewujudkan penegasan pada isi. Menganggarkan saiz teks yang sesuai juga penting bagi memastikan pengguna dapat membaca isi dengan baik. Namun, jika kita hendak membuat buku, modul ataupun pamphlet yang memerlukan penggunaan teks yang panjang, lebih sesuai untuk menggunakan muka type jenis serif. Ianya lebih sesuai kerana membuatkan seseorang itu tidak letih semasa membaca petikan yang panjang. Selepas saya mempelajari topik ini, barulah saya mengetahui bahawa terdapatnya panduan dan juga kepelbagaian kegunaan dalam elemen teks. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan teks tanpa mengikut panduan agar mesej yang kita hendak sampaikan dapat disampaikan dengan baik. Untuk topik yang kedua, saya akan mereflek tentang topik animasi. Animasi berasal dari perkataan Latinnya bermaksud dihidupkan. Animasi adalah proses menambah pergerakan kepada imej statik dan boleh menjadikan medium itu menjadi lebih dinamik dan hidup. Dalam tajuk ini, saya telah mempelajari beberapa jenis animasi iaitu drawing animation 2D, 3D animation, stop motion, cutout animation dan digital animation. Dalam topik ini juga, selain mempelajari beberapa contoh software dan format fail animasi, saya juga mempelajari istilah asas dalam animasi iaitu keyframe, twinning,
onion skinning dan frame to frame. Pada zaman ini, pelajar sentiasa terdedah kepada pelbagai sumber teknologi yang interaktif dan ini menjadi cabaran kepada para pendidik untuk menjadikan PDP mereka lebih menarik. Salah satu kaedah yang para pendidik boleh guna pakai adalah menggunakan animasi. Dari pengalaman saya sendiri, penggunaan animasi pada suatu ketika dahulu hanya terhad untuk membina gerakan pada huruf dan perkataan semasa membuat slide pembentangan PowerPoint menggunakan fungsi animationnya. Sekarang, kita sudah boleh mencipta pelbagai bahan dan media PDP yang interaktif dengan menggunakan animasi. Bahan PDP video animasi dengan menggerakkan grafik, teks dan memasukkan audio untuk menjadikan persembahan kita lebih hidup dan bermakna. Ianya boleh menjadi added value kepada persembahan dan hasil kerja kita apabila kita menambah elemen animasi dalam bahan pengajaran. Terdapat banyak software dan aplikasi percuma yang guru boleh gunakan untuk menjadikan PDP mereka lebih menarik. Antara yang saya gunakan adalah Canva dan Powtoons. Selain itu, terdapat juga aplikasi lain, contohnya VideoScribe, Doodly, Animaker, Vyond dan Video serta banyak lagi yang boleh dimanfaatkan untuk pendidikan. Sebagai kesimpulan, dengan menggunakan animasi dalam pendidikan, ianya mampu membantu untuk menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Animasi boleh memudahkan penerangan konsep ataupun demonstrasi bagi sesuatu kemahiran. Animasi sememangnya mampu untuk menarik perhatian pelajar dengan mudah dan animasi boleh menjadikan persekitaran pembelajaran lebih menyeronokkan. Sampai di sini saja video refleksi saya pada kali ini. Banyak lagi elemen dalam multimedia dan topik-topik menarik yang saya telah pelajari dalam kursus ini. Terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Nur Dayana dan Dr. Nur Ashikin atas bimbingan sepanjang satu semester ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.